Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita mulakan halaqah kita, marilah kita sama-sama mulakan halaqah kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kerana kita pada malam ini sama-sama kita dapat sertai halaqah, sesi halaqah ni. Dan Alhamdulillah sampai sekarang Allah masih kurniakan kita nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yang mana bukan semua orang dapat. Ini kita masih dapat nikmat Islam tu kan. Dan Alhamdulillah bukti Allah masih menggunakan kita nikmat iman bila mana kita menggunakan masa kita pada malam ni untuk sama-sama kita menghadiri sesi yang insya-Allah akan mengingatkan kita dengan Allah. Alhamdulillah. Dan marilah sama-sama kita mensyukuri dan sama-sama kita salawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Disebabkan Ramadan baginda, disebabkan dakwah baginda, kita dapat Islam kita hidupnya dah dinamakan Islam. Alhamdulillah. Dan suka untuk saya ingatkan bila mana kita setiap apa yang kita lakukan, setiap amalan yang apa kita lakukan, suka untuk saya ingatkan untuk kita sama-sama untuk kita tajdid niat kita kan. Untuk kita perbetulkan niat kita. Aku join sesi halaqah malam ni kerana Allah kan. Kerana Allah, supaya aku dapat berhujah di hadapan Allah nanti. Ya Allah, aku join sesi malam ni untuk aku mengingatimu ya Allah kan. InsyaAllah kan. Dan satu lagi nikmat yang mungkin di antara kita mungkin kebanyakan daripada manusia sekarang kan, di mana-mana nikmat ni semua orang dapat. Alhamdulillah. Tak kira lah dia ni siapa, dia ni kafir ke kan, orang Islam ke, dia ni orang muda ke, orang tua ke. Dan nikmat ni Allah bagi kat semua, Allah kurniakan kat semua. Ini nikmat apa? Ini nikmat yang paling besar. Nikmat yang antara salah satu paling besar adalah nikmat masa kan. Alhamdulillah. Allah bagi kat kita semua ni, tak kira siapa kita, Allah bagi kita masa 24 jam 24 jam Allah bagi kita masa. Alhamdulillah kan. Satu nikmat yang sangat besar kan. Dan dengan nikmat ni lah kita gunakan dengan macam-macam aktiviti. Kita isikan macam-macam aktiviti. Dan Alhamdulillah pada malam ni kita isikan nikmat yang Allah bagi ni, masa yang Allah bagi ni. InsyaAllah malam ni sejam je. InsyaAllah. Dan kita isikan masa malam ni dengan kita join something yang boleh jadi amal kita kan. InsyaAllah kan. Alhamdulillah. Dan Allah pilih kita untuk kita sama-sama pada malam ni kan. Alhamdulillah. Dan malam ni ada satu permainan sebenarnya. Okay, mula-mula ni ada nak buat sesi game sikit lah. Buat game sikit. Iaitu game kira-kira. So nak minta kerjasama korang lah. Malam ni bukan sekadar ni je, tapi kita minta maaf dah belajar pun kira-kira kan, tapi malam ni pun kira-kira kejap kira-kira biasa je. So nak minta kerjasama korang lah. Sediakan kertas ke ataupun pen, ataupun korang boleh tulis kat calculator korang kan. Calculator pula, phone ke. So game kira ni mudah je. So dah ready ke? Kalau dah ready, kata ready. 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 Jalan. Okay, ready kan? InsyaAllah kan? So, let's go. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so permainan malam ni kita kena kira umur kita. Panjang tempoh umur kita.
So yang pertama, so tuliskan umur korang dalam tahun. Contoh saya 21 tahun lah. So saya tulis 21 tahun. So kebanyakan daripada korang 20 tahun kan? Ke umur apa? Ke ada 19? Ke ada 23? So macam tu kan? So first thing, tulis umur. Lepas tu cara yang kedua, kita darabkan dengan hari sepanjang 1 tahun tu. 365 hari kita darabkan dengan umur kita. Lepas kita darabkan dengan umur kita, lepas tu kita apa? Kita darabkan dengan 1 hari, 24 jam. Lepas kita darabkan 24 jam, kita dapat Y jam. So dengan Y jam tu, kita akan darabkan dengan 60 minit. So dapat 60 minit, kita dapat Z minit. Lepas kita dapat Z minit tu, kita darabkan dengan 60 saat. So nak kira umur kita ni adalah kita nak cari berapa saat kita dah hidup dalam hidup kita ni. Dah siap beritahu? Ni saya tak nampak korang sebab share screen ni. So boleh buka mic So total berapa saat kita dah hidup? Saya pun kira lah. Dah siap ke? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okey, katakan umur kita sekarang ni lah 20. Okey, kalau umur kita sekarang 20, jadi berapa saat kita dah hidup? Kita dah hidup selama 630,720,000 saat. 630 juta Yep. Okay. Tu 20 tahun ke? 20 tahun. 20 tahun. Okay. Yang lain? Yang lain berapa? Berapa tahun? Berapa saat? Yang 21, mungkin ada 22, 23. Yang lain berapa saat? Yang 20 tadi 63 juta kan? 630 juta. 630 juta. Yang lain? Sama-sama 20 tahun. Tak dengar. Kita ambil yang 20 tahun kan. Okay, 20 tahun ni bila kita kira kita dah hidup sebenarnya dah 630 juta kan. Katanya 630 juta saat. Katanya sangat dah lama kan. Sangat dah lama kita dah hidup ni. Kalau tengok daripada saat lah. So 20 tahun tu pun dah lama kan, 20 tahun kita hidup. So sebenarnya setiap saat yang kita lalui sekarang ni, setiap detik yang kita lalui sekarang ni, sebenarnya di akhirat nanti Allah akan tengok, Allah akan hisap setiap saat apa yang kita lakukan kat hidupnya. Allah akan hisap setiap detik, Allah akan tanya, Allah akan tayang setiap detik yang kita lakukan masa hidup kita kat dunia dulu kan. Sekarang ni lah kan, akhirat nanti Allah akan tayang kesemuanya. Dan soalan lah, dengan apa kita isikan setiap detik hidup kita ni, kita isikan dengan apa sebenarnya? Adakah kita isi dengan
kita mengingati Allah. Akan kita isi dengan kita membuat jahiliah kan. Ketika kita isi dengan maksiat-maksiat kan. So malah kita muhasabah kan. Dah banyak saat kita hidup sekarang ni. Dah kalau 20 tahun tu dah dalam 130 juta saat kita hidup. Lama kan. Panjang, besar. Juta. Nak kata banyak dah kita isi, banyak dah kita lalui dalam hidup ni kan. Dan satu persoalan lagi. So dalam setiap hari tu berapa lama kita peruntukkan masa untuk ibadah kepada Allah kan. So dalam sehari tu berapa lama kita peruntukkan masa kita untuk ibadah kepada Allah, untuk kita mengasihi Allah. So nak korang cuba lah anggarkan dalam hidup korang, dalam satu hari tu berapa lama korang isikan masa korang untuk beribadah kepada Allah, untuk mengasihi Allah. So let's say satu waktu tu dalam 15 minit 15 minit. So 15 minit kita harapkan dengan 60 kan, 60 minit. Astagfirullahaladzim. 15 minit kita harap dengan 5 waktu. 15 minit tu kita harapkan dengan 5 waktu kan. So kita dapat 75 minit. Kita dapat 75 minit dalam satu hari kan. So dalam satu hari tu ada berapa saat ada berapa minit dalam satu hari? Satu hari tu ada dalam 24 darab 60. So dalam satu hari tu ada 1440 minit kan. So dengan 75 bahagi 1440 darab 100. So berapa persen kita beribadah seharian? So dalam 5.2% je kita beribadah seharian. Let's say kalau kita kira kan, dalam banyak-banyak masa 600 juta tahun tadi kan. Dalam 130 juta tahun tadi, berapa lama kita isikan masa kita untuk Allah? Berapa lama kita isikan masa kita untuk beribadah kepada Allah? Berapa lama kita isi masa kita untuk mengasihi Allah kan? Adakah lebih banyak kepada mengasihi Allah ataupun lebih banyak kepada kita buat benda-benda yang tak sepatutnya? So satu muhasabah lah kan. Takut panjang kita hidup ni, kalau saya lah kan, kalau saya bila saya kira balik purata kan, daripada segi saya beribadah kepada Allah dengan saya tak benda yang lain selain benda tu, nak kata sikit sangat dalam hidup saya ni saya habiskan masa untuk Allah kan. Satu muhasabah kan, sepanjang kita hidup ni nak kata sikit sangat kita kata dalam 20 tahun tu berapa persen je kita isikan masa kita dengan Allah kan, untuk Allah. So dengan masa berbaki tu kita buat apa sebenarnya? So kita tolak lagi kan dengan tidurnya. Tidur pun dah berapa jam kan. So average kata tidur ni dalam 5 jam, 6 jam so dah tolak ke situ. So dia kata memang kita hidup ni memang sangat sekejap Kata Allah kita hidup ni ya Allah, nak kata masa untuk kita untuk mengasihi Allah tu sangatlah sikit. Kita bayangkan ke akhirat nanti apa yang kita nak bawa ke Allah dengan berapa persen je tu amal ibadah kita tu, adakah cukup untuk kita buat amal timbalan kita ke Allah nanti, untuk kita berhujah dengan Allah nanti? Adakah cukup untuk kita berhujah dengan Allah dengan amal kita yang berapa persen je dalam hidup kita tu kan, yang masa kita habiskan sangat-sangat sedikit sangat-sangat sedikit. Satu muhasabah kan pada malam ni, yang mana masa kita ni kita isikan untuk apa? Tak tahu kita ni
bila Allah akan menjemput kita kan. Bila Allah akan menarik nyawa kita. Dan setiap saat Allah akan catat, setiap saat malaikatnya akan catat apa yang kita buat. Adakah kebaikan ataupun keburukannya. Dan saya mohon sabar kan pada malam ni. Dan okay. So apa sebab sebenarnya kan? So minggu lepas kita dah melalui sesi yang mana menerangkan tentang Ghazwatul Fiqh kan. Menerangkan tentang serangan pemikiran. Yang mana Ghazwatul Fiqh ni boleh katakan dia dah bermula daripada apakah serangan pemikiran ni kan? Kata Ghazwatul Fiqh ni dia bermula daripada Nabi Adam di sini kan. Daripada zaman dulu lagi. Bukan baru mula tapi dia bermula sejak dulu lagi kan. Daripada zaman Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam. Di mana serangan pemikiran ni dia berlaku di antara syaitan, iblis dan Nabi Adam kan. Di mana iblis ni dia menghasut Nabi Adam dan Siti Hawa kan untuk memakan buah khulbi tu kan. So nak kata serangan pemikiran ni dah start daripada zaman Nabi Adam lagi. Dah lama dah sebenarnya. Dan kita antara orang, mungkin kita di antara orang yang terkena serangannya, serangan pemikirannya. Dan so apa? So ada satu kata masa minggu lepas, sesi minggu lepas ada muajih tu kan, speaker tu dia share tentang seorang lelaki ni kan. Yang ni bapa Jonis ni. Yang ni lelaki ni adalah punca kepada pembukaannya Palestin pembukaan Palestin, punca kepada peruntuhannya Palestin. Dan dia lah Theodore Herzl. So apa dia kata? Dia kata si kamu bukanlah mengeluarkan mereka dari Islam. Walaupun yang terakhir ini merupakan keberhasilan yang paling gemilang. Tapi lebih pada usaha bagaimana menjauhkan mereka dari Islam. Dan jikalau mereka sebagai orang Islam yang tidak kenal agama sendiri. Orang Islam yang gemar berfoya-foya, suka dengan kemaksiatan. Hidup semata-mata untuk cari harta dan jabatan. Jika umat Islam sudah menjadi seperti ini, maka misi kalian sudah berhasil. Laksanakanlah dan tunaikan misi kalian ini dengan penuh kesedaran. So nak kata kita ni sebenarnya mungkinlah kita dah sebenarnya antara salah satu orang calon-calon yang dah terkena serangannya, serangan pemikiran ni. Yang mana dia kata dia tak lebih pada usaha bagaimana jauhkan mereka dari Islam, jadikanlah mereka ni sebagai orang Islam tidak kenal agama sendiri. Kalau kita tengok orang Islam sekarang ramai mana yang tak kenal agama dia sendiri agama banyak sangat dan orang Islam gemar berfoya-foya. Yang suka main game, suka tengok movie kan, suka berjoli kan, suka apa lagi, banyak-banyak kan. Suka kena kemaksiatan. Kita tengok statistik sekarang kan, banyak menunjukkan bahawa banyaknya dalam kalangan umat Islam sendiri, banyaknya kes-kes luar nikah. Dan nak kata kita ni sebenarnya tanpa kita sedar, kita sebenarnya sedang dilanda serangan pemikirannya. Tanpa kita sedar sebenarnya. Dan kita adalah salah satu golongan yang terkena serangannya. Kalau tengok isu pergaulannya campuran lelaki dan perempuan. Kita tahu kan, kita tahu benda tu Allah kata kan jauhlah daripada berzinaan, jauhlah diri kita ni daripada berzinaan. So nak kata percampuran lelaki dan perempuan tu adalah salah satu cara untuk kita dekatkan diri kan dengan zina kan. Maka kata bila mana kita bercampur, kita ada tendensi, kita ada probability untuk kita melakukan perkara tersebut. Bila mana kita bercampur tanpa sebab, bercampur tanpa ada
Dia kata saja-saja campur. So nak kata para sahabat, kita tengok para sahabat dahulu kan. Para sahabat dahulu walaupun diorang ni iman diorang dah super sayang. Orang kata para sahabat dahulu iman diorang ni dah, orang kata dah sangat mantap. Tapi dalam Al-Quran, saya lupa ayat mana, tapi dalam Al-Quran ada menyatakan bahawa sahabat ni bila mana dia nak berjumpa dengan isteri Nabi isteri Rasulullah, ini Aisyah kan, dia perlu melalui, bila mana diorang ni nak berhubung, diorang ni perlukan satu tirai perlukan tirai. Dia kata tutup untuk bila mana diorang nak berhubung, diorang perlukan tirai untuk tutup pandangan mata tu kan. Tu dah takat, kalau kita tengok para sahabat ni dia dah takat yang iman diorang ni dah kata dah terjaga, dah sangat-sangat hasil tabiah daripada Rasulullah kan. Dah sangat, orang kata sangat-sangatlah yang terbaik. Tapi nak tengok kat situ, nak menjaganya kita daripada kita terjumus kepada zina, yang ni Allah sendiri kan yang nyuruh para sahabat ni untuk bila mana untuk berhubung dengan perempuan perlunya tirai kan. Nak kata kita ni kita ni yang kata iman kita ni kan, saya kan kata bercampur lelaki perempuan tu Allahu Akbar kan. Tak tahulah kan. So nak kata inilah. Oh ada apa ke? Ada orang request. Oh ya ke? Okay, maaf. Satu lagi. Tadi slide tak gerak, baru gerak. Oh ya ke? Astagfirullahaladzim. Maaf. Tak ada pun. Hantar pasang auto masuk Haa. Dia dah masuk dah. Sebab Ya, buka. Okay, baik. Alright. Ni nampak ke? Okay. Slide tu dia tak jadi full screen. Oh ya ke? Astagfirullahaladzim. Ni nampak? Dia sekarang bergerak lah. Bergerak. Okay. Allahu Akbar. Minta maaf. Yang ni nampak tadi? Ini nampak tadi? Tak. Tak nampak Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Tak apa, dah tulis kat chat. Okay. Okay, nak kata kita ni sebenarnya dah diserang dengan pemikiran serangan pemikiran. Ni lah tidur tadi tidur tadi. Minta maaf sebab tak perasan pula. Tak nampak ni. Ni lah tadi yang kira umur kita tu. Cara-cara dia kan. Dan dia adalah ni lah kata kita sebenarnya dah diserang dengan serangan pemikiran ni tanpa kita sedar. Kita dah menjadi antara salah satu golongan tu kan. Dan saya nak suka untuk kongsikan tentang satu ayat yang mana bila mana kita dah terkena benda ni tanpa kita sedar. Yang kata Allah dah menggambarkan dalam Al-Quran. Allah dah menggambarkan dalam Al-Quran yang mana surah ni, mana ayat Al-Quran ni nak kata para sahabat sangat-sangatlah mengambil pengajaran, sangat-sangat mengambil pedoman daripada surah ni, sehingga kan bila mana diorang ni bertemu dan diorang ni berpisah, maka diorang akan baca surah ni. Lalu diorang ni mengucapkan salam. Tu satu hadis lah. Hadis. Riwayat Allah tak ingat. Tapi salah hadis lah. Mengatakan yang diorang ni bila mana bertemu, para sahabat alaihi salam, bila mana diorang ni bertemu, diorang akan baca dan berpisah, diorang akan membaca surah Al-As. Surah Al-As. So surah itu adalah surah Al-As. So nak minta lah seorang pada kalian minta seorang pada korang untuk bacakan surah ni.
So minta siapa yang ingin membaca volunteer. Tapi yang berkelapangan untuk baca, insyaAllah kan. Juga Allah ganjari korang punya usaha untuk membaca kan. Tapi yang insyaAllah ingin baca. Doa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa nak baca? Ada tak orang nak baca? Nak bacakan? Tak apa, boleh. Saya baca ya. Ya boleh insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Baca sekali dengan ni. Dengan terjemahan. Okey, dengan maksudnya. Okey, ayat 1. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Terima kasih pada yang baca. Adlan ke baca? Ya, saya. Ya, Adlan eh. Okay, terima kasih. So, nak katanya ayat ni, ayat yang pertama sekali kan, wal as, demi masa. So, apa Allah nak kata, apa Allah nak sampaikan daripada ayat ni kan. So, kita dah sedar kan, kita ni dah diserang dengan serangan pemikiran yang menyebabkan kita ni saling kata banyak isikan masa kita dengan benda-benda yang tak berfaedah kan. Kita banyak isikan masa kita dengan benda yang tidak mengingatkan kita dengan Allah kan. Kita banyak isikan masa kita dengan benda yang kata tak tahulah nak kata, tapi kita tahu apa yang kita isi masa kita dengan apa. Dan dalam ayat ni Allah kata demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Di mana Allah bersumpah dengan masa, wal as. Menunjukkan di mana Allah bersumpah, menunjukkan objek yang Allah sumpahkan ni. Dan ini masa menunjukkan bahawa ketinggian suatu benda tu kan. Dia kata masa ni sangat penting. Di mana Allah bersumpah dalam Al-Quran ni. Dan satu persoalan ni adalah kenapa Allah guna masa ni sebagai al-as? Kenapa Allah tak gunakan lain daripada kita tengok dalam Al-Quran? Kalau kita tengok dalam Al-Quran, contoh masa yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran, contohnya wadduha, demi fajar kan. Itu pun satu masa kan, wadduha. Tapi dalam ayat surah Al-As ni, Allah gunakan waktu tu, masa tu sebagai Al-As. So, dari segi bahasanya, masa Al-As ni, dalam ayat Al-Quran ni, nak mengatakan bahawa Al-As ni bermaksud masa yang, masa yang dah sangat suntuk. Masa yang sangat suntuk. Masa yang pendek ni, masa yang pendek ni sangat suntuk. So analogi dia macam dalam bola. Dalam bola kan. Dia kata masa yang sangat suntuk ni, dia kata masa kemasan, masa tambahan tu. Kita tengok dalam bola kan. Masa tambahan tu lah nak menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah kan. Masa tambahan tu lah kita nak puluh-puluh betul-betul kan. Kejar bola sampai sini kan. Pada masa tu lah nak menentukan bahawa siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan itulah analogi bila mana masa ni persis seperti mana masa ni kan. Dia kata wal as, masa yang Allah guna dalam surah ni mengatakan masa kita ni dah sangat suntuk kan. Masa kita ni dah sangat suntuk. Dan Allah kata innal insana lafi khusr.
demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah kata Allah dah bersumpah dengan masa dan katanya manusia ni di dalam kerugian. Sebab apa dia dalam kerugian? Sebab diisikan masa dia dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Dia kata masa ni sangatlah berharga Tapi Allah kata demi masa sungguhnya manusia di dalam kerugian. Kecuali. So ilal ladzina amanu kecuali. So bila mana kecuali, bila mana ada kecuali ayat ketiga kan. Di mana Allah mengatakan kecuali itu menunjukkan bahawa ayat satu yang kedua tu merangkumi kepada semua manusia. Tak kira dia siapa pun, dia Islam ke, dia kafir ke. Mengatakan bila mana ada kecuali, orang Allah nak mengatakan ayat ini untuk semua orang. Bukan hanya sekadar untuk orang yang beriman, bukan hanya sekadar untuk orang Islam, tapi untuk semua orang. Dia kata manusia ni dah, dia kata dalam keadaan rugi, dia kata dalam keadaan rugi, kecuali kan. Dan lepas tu Allah dia kata kecuali. So ada 4 kan. Nanti kita go through. Dan dia kata so ada analogi lain. Yang mana kita ni sebenarnya kita dah sedar. Yang mana kita ni dalam banyak saat-saat kita kira tadi kan. Dalam banyak kehidupan kita hidup 630 juta saat kita hidup. Dan kita dah sedar yang mana kita ni dah diserang dengan serangan pemikiran. Yang mana kada Theodore tadi tu, dia dah rancang untuk menjatuhkan umat Islamnya. Dia rancang macam-macam untuk menarik kita ni untuk buat something yang tidak mengingat kita dengan Allah. Dan kita dah sedar benda tu kan. Dan so analogi ni ibarat macam ni kan. Contohlah kita ni sedang bermandi-mandi kan. Sedang bermandi di laut. Dan pada satu ketika tu kita, bila mana kita mandi tu, kita lemas. Kata kita ni sedang lemas. Kata kita dalam tengah mandi tu kita ada menyebabkan something yang membuatkan kita dah lemas kan. So dalam ketika kita nak lemas tu dan kita tak sedar masa tu. Bila mana kita lemas tu kita tak sedar kan. Tak sedar. Dan sama juga kan macam kita sekarang ni. Kita sebenarnya sekarang ni dalam keadaan kita ni sedang lemas. Yang mana kita sudah diserang dengan serangan pemikiran. Yang mana kita menunjukkan kita ni sedang lemas dalam kehidupan dunia kan. Hal-hal dunia. Yang menyebabkan kita ni selalu bahagikan masa kita dengan benda-benda yang tak berfaedah. Bahagikan masa kita dengan benda-benda yang kata tak mengingatkan kita dengan Allah pun. So nak kata, ibarat tadi kan, analogi kita lemas tadi tu. So, dia berbeza bila mana kita lemas dan kita tak sedar. So bila mana kita lemas tu dan kita tak sedar, maka ajal akan menjemput kita lah kan. Oi, sedap kan. Kata bila mana kita tengah lemas tu dan kita tak sedar dan mengambil lama masa untuk kita tak sedar tu, so kita ni ada tendensi untuk kita mati kan. So Allah menarik nyawa kita kan. Sebab kita tak sedar masa kita lemas kan. Dan sekarang ni nak kata bila mana kita ni dah sedar. Bila mana kita ni dah sedar, kita ni diserang dengan serangan pemikiran. So nak kata bila mana kita dah sedar dan daripada kita lemas tu, bila mana kita sedar, ketika kita lemas tu, so kita nak kata kita akan ambil take action kan. Kita akan take action untuk kita keluar daripada kita lemas tu. So nak kata bila mana kita lemas dan kita sedar kita ni sedang lemas, kita dah sedar kita ni sedang lemas, so kita akan pergi ke seberang untuk kita selamatkan diri kita kan daripada kita lemas. So nak kata diri kita ni sekarang ni, kita ni sebenarnya tengah lemas dalam serangan pemikiran. So kita kena sedar yang mana kita ni diserang dan kita perlu ambil tindakan. So kita perlu ambil tindakan. So nak kata mindset yang kita perlu tanam adalah
kita ni perlu ambil tindakan bila mana kita sedar yang kita ni sedang dalam serangan pemikiran. Kita ni perlu ambil tindakan. Jangan sekadar bila mana kita dah tahu kita ni sedang dipermain-mainkan oleh golongan kafir kan. Dipermainkan oleh golongan Yahudi tadi kan. Theodore Herz kan. Dan kita dah tahu kita ni dah diserang. Tapi kita still nak berlengah-lengah lagi kan. Kita still buat benda yang kita suka. Buat benda yang tidak mengingatkan kita dengan Allah kan. Nak kata macam contoh bila mana kita lemas tadi. Kita dah sedar ni tapi kita tidur balik. Ibarat dia macam tu kan. Bila mana kita tengah lemas tu. Kita dah sedar. Kita dah sedar dan kita dah lemas. Tapi kita tidur balik kan. So nak kata golongan macam ni. Ada request lagi. Sorry. Okay. Kita masuk kan? Alright. Okay. So nak kata ibaratnya macam tadi kan. Kita ni dah lemas kan? Dia dah lemas. Dan kita dah sedar yang kita ni dah lemas. Tapi kita bila kita dah sedar tu kita tidur balik. So nak kata je dan kita dah sedar tu kita tak ambil apa tu tindakan. So nak kata ni orang macam ni nak kata mereng kalau dalam analogi lemas lah kan. Dia dah sedar dia tengah lemas dan dia tidur balik masa dia lemas. Dia buat tak sedar diri kan. So nak kata dia ni menempah maut. Analogi lemas tu kan. So samalah macam kita kan. Bila mana kita dah sedar kita ni diserang dengan serangan pemikiran. Tapi kita tak ambil apa pun tindakan. Kita tak ambil apa pun untuk kita keluar daripada serangan pemikiran ni. So nak kata itulah kan. So itu saja apa yang saya sampaikan malam ni. Dan saya share, saya paskan mic saya, kepada Ahli Adlan. Okay, persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi kita dah dengar pengisian daripada Bro Alif Atan tentang dia petik sedikit lah daripada program GF ataupun Ghazwatul Fiqh yang kita pernah dengar minggu lepas. Jadi tentang dan Bro Alif mengaitkan GF ni dengan masa. Jadi contoh bila kita tengok balik kan diri kita ni sebagai pelajar, kita benda yang paling berharga untuk kita sebenarnya ialah masa. Kita tak ada kalau kita kira ada harta ke, memang kita tak banyak lah. Sebenarnya benda yang paling berharga bagi kita masa. Kalau kita tengok lah, kita reflect diri kita. Jadi itulah. Kita tengok balik macam masa lah. Benda yang paling berharga untuk kita ni. Jadi mungkin insyaAllah malam ni saya akan jadi mungkin akan ceritakan sikit lah apa kita ni sebagai student, sebagai pelajar kan. Mungkin ada beberapa masalah yang kita boleh tengok balik lah kat beberapa masalah yang melanda kita ni sebagai student. Jadi macam malam ni akan kita sedikit pasal pengurusan masa lah dan kaitkan diri kita ni sebagai Muslim juga. Okay, share. InsyaAllah. Okay, jadi okay. Jadi satu yang pertama masalah kita mungkin kita ni satu kita
kadang bila kita nak belajar ataupun kita nak buat sesuatu tu kan, kita akan hadapi masalah kita procrastinate ataupun kita macam nak melengah-lengahkan masa. Kita macam nak buat tapi kita rasa mood tu tak datang. Jadi bila tak datang, kita akan ada tendensi kita nak buat benda lain pula kan. Mungkin kita akan buat benda lain tu, kita tengok YouTube pula dulu pula ke, nak main game dulu ke. Kononnya kita nak kononnya nak buat sampai mood tu datang lah. Tapi kita ingat, tapi kita kena reflect balik lah. Ghuzatul Fiqh atau GF ni, jahilah ni semua, dia memang sifatnya menarik. Kadang kita nak buat dah 15 minit je, tahu-tahu kita dah sampai 2 jam. Jadi kesian, sayang. Masa tu sangat berharga bagi kita untuk kita buat benda tu, tapi kita pun terbuang masa tu untuk benda lain. Jadi jadi kita boleh reflect. Kalau kita tengok balik kan, surah At-Taubah ayat 41. Surah At-Taubah ayat 41. Okay. Kalau kita tengok pada surah At-Taubah ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafan wa thiqalan. Okey, jadi ayat ni, ayat surah At-Taubah ayat 41 ni, maksud dia berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Kalau kita tengok balik sirah, kalau kita tengok balik asbabun nuzul, saya tak ingat dalam perangai mana, tapi dia macam nak menceritakan bahawa jiwa Muslim masa tu nak berangkat untuk perang, tapi dia macam ada mana yang memang tak ada apa-apa masalah, macam tak ada apa, dia akan terus bergerak, tapi macam yang ada perasaan sikit, contohnya macam risaukan dengan dia punya perniagaan, risaukan dengan dia punya keluarga di rumah. Jadi dia akan datang rasa berat tu. Jadi nak tak nak, untuk bila kita hadapi rasa procrastinate ni, nak tak nak kita macam kena paksa diri lah. Kena gerakkan juga diri kita tu untuk benda tu, dan kita kena dan lambat laun momentum dan mood tu akan datang sendiri. Jadi itulah mungkin satu masalah kita boleh tengok untuk procrastinate. Okay, dan yang kedua, stay up selepas subuh. Okay, jadi ini pun mungkin ada juga masalah bagi kita. Ada juga setengah daripada kita ada masalah ni. Jadi kalau kiranya untuk stay up ni kan, mungkin kita tujuan kita stay up tu mungkin kita nak siapkan assignment atau kita nak study. Tapi akan jadi masalah bila esok paginya tu kita terlepas pula subuh pada waktunya. Jadi kalau katakanlah kalau kita dah sampai kat ATM, kita ada member yang memang kita kenal, dia boleh salat subuh pada waktu dia, kita boleh minta tolong dia. Cuma macam situasi sekarang ni, kita kena cari usaha jugalah. Mungkin minta tolong mak ayah ataupun adik-adik ataupun member-member jauh. Walaupun kita ni jauh antara satu sama lain, mungkin kita boleh minta tolong juga untuk callkan kita ke, untuk bangun subuh ke, untuk bangun subuh awal. Jadi kita kena cari ikhtiar lah supaya kita tak terlepas solat subuh. Okay, dan cerita pasal stay up ni, mungkin ada setengah orang walaupun dia stay up lambat, tapi dia mampu juga untuk mengawal. Jadi kenal seorang ni, dia stay up sampai pukul 5. Stay up, kiranya ada setengah orang sajalah kira apa, jadi itulah mungkin ada setengah orang tu memang dia boleh untuk
stay up lambat tapi dia dapat juga bangun awal. Itu kira macam kita kena tengok diri kita balik lah. Mampu tak kalau kita buat macam tu. Kalau macam mana, kira macam kita tengok balik lah diri kita macam mana untuk ni. Jadi dan seterusnya, satu yang seterusnya langkah kita boleh buat ialah kita dan seterusnya study versus azan. Jadi mungkin kita tengah study atau kita tengah buat assignment dan tahu-tahu je kita dah masuk waktu. Mungkin kalau siapa yang pernah QC dengan saya dengan Bro Faris pernah berbincang lah pasal ni. Jadi bila antara study versus azan, mana satu yang kita patut dahulukan? Jadi kita kena tengok balik, reflect balik diri kita. Sama ada kita ni sebagai seorang Muslim yang belajar ataupun sebagai pelajar yang Muslim. Mana yang kita dahulukan, mana yang kita letakkan sebagai prioriti. Diri kita ni sebagai seorang Muslim yang di mana tanggungjawabnya ialah yang sudah tentu tanggungjawab kita, tanggungjawab asasi kita solat ataupun letakkan diri kita sebagai pelajar, mana satu? Sebagai seorang Muslim ataupun sebagai seorang pelajar. Mana satu yang kita dahulukan. Dan yang terakhir lah yang kita boleh reflect pada malam ni. Satu, kita kena muhasabah diri kita lah. Kita kena muhasabah diri. Macam kita kena macam Akhil Alif, macam yang Bro Alif cerita tadi, dalam hidup kita ni dah berapa banyak dah. Rasanya kita dah tengok sebenarnya dah banyak dah masa kita yang kita telah sisihkan lah pada jahiliah kita, pada GF kita, Ghusatul Fiqh kita. Jadi kita kena muhasabah diri, kita kena tengok pada berapa banyak masa kita dah peruntukkan dan kita kena cari juga kena juga bertindak apa yang kita perlu buat supaya kita kita nak juga banyakkan masa kita peruntukkan untuk Allah. Pada masa yang sama kita nak kurangkan, kita tak nak kurangkan, kita nak buang terus masa kita untuk GF tu. Okay, dan itulah dalam muhasabah diri kita kena ada tindakan, kita kena ada planning. Dan itulah, dan pada malam ni kita nak, bila kita renungkan balik semua Ghusatul Fiqh dan jahiliah kita, kita nak sama-sama renungkan lah pada surah Az-Zumar ayat 53. Mungkin boleh minta salah seorang daripada kita untuk baca. Surah Az-Zumar ayat 53. Yang qul ya ibadi. Betul. Qul ya ibadi. Baca. Betul. Minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi maksud masuk sekali. Maksud dia, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun
Maha Penyayang. Insyaallah. Jadi itulah um, jadi kita boleh tengok kita boleh tadabbur bahawa Allah masih lagi beri peluang pada kita walaupun banyak kita sendiri tahulah jahiliah kita apa, aib kita sendiri tahu. Tapi Allah masih lagi bagi peluang pada kita, wahai hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi masih lagi kita boleh muhasabah dan kita boleh masih lagi ada peluang untuk kita bertaubat dan kita perbaiki diri kita. Jadi insya-Allah itu sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Itu sahaja daripada saya pada malam ini. Alhamdulillah. Maka dari sini sampai daripada ini berakhir dengan ditutupi oleh keadilan. Dan nak kata walau banyak mana tu sekalipun kita dah sisihkan kepada kita benda yang tak sepatutnya, benda yang kata kita tahu apa yang kita buat macam guru ada yang cakap tadi kan. Tapi at last kata Allah ni sangatlah kata sifat Ghafur sangat penyayang, maha penyayang. Allah ni maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun. Kata walaupun kita dah banyak melampaui batas, kita dah banyak buat benda yang tak sepatutnya, dan kita pun dah sedar apa yang kita dah buat. Dan Allah bagi kita peluang, Allah bagi kita harapan, dan kita ni Allah akan ampunkan dosa kita. So kita jangan berputus asa dengan rahmat Allah. So itu saja daripada kami, insyaAllah. Dan saya minta maaf di atas kekurangan tadi kan. Nampak slide tak gerak. Kawan tu kan, ingat ke gerak, ini tak gerak kan. Kawan tu kan, satu kecuaian lah. Dan terima kasih kepada korang sebab meluangkan masa untuk sama-sama kita join sesi hadapan ni, yang mana insyaAllah mungkin mengingatkan kita kepada Allah ni. Dan Alhamdulillah itu saja untuk malam ni. Kalau ada apa-apa soalan, sebelum saya tutup ada apa-apa soalan ke pada korang? Tak ada kan? Tak ada kan? Okay, itu saja daripada kami, dan tutup majlis halaqah kita pada malam ni dengan surah Al-Kafirun dan surah Al-As. Assalamualaikum. Okay, itu saja. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, melekat. Stop record. Kuat bunyi Alik. Ni apa ni? Sound.